malam ni kita jumpa lagi untuk membincangkan topik sains kita pada malam ini, dan kita mulakan dengan tingkatan 4 sains ya. Right, so saya buat ulang kaji sikit pada apa yang kita telah belajar pada minggu-minggu yang lepas. Okay, so di sini ya menerangkan tentang ini adalah fungsi pergerakan dan pertumbuhan manusia, fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Okey, minggu lepas kita dah bincang ini, kita akan buat ulang kaji secara ringkas ya. Okey, so manusia ni badan tu ada wujudnya sendi ya. Sendi tu adalah sambungan antara tulang ya dengan tulang, tetapi ada elemen lain ya yang menyambungkan tulang, tulang dengan tulang ataupun otot dengan tulang. Okey. So di sini dia kata sendi merupakan tempat dua atau lebih tulang bertemu. Jenis-jenis sendi. Ada sendi bergerak dan sendi tak bergerak. Ini sendi yang bergerak, sendi lesung kan, bergerak ni pun nampak tulang tangan pun boleh bergerak. Tulang bahu boleh bergerak. Betul tak? Tangan boleh bergerak tu Cuma saya rasa yang tak boleh bergerak ialah sendi pangsi. Dia terhad gerakan dia, tengkuk kita tu pergerakan dia adalah terhad. Ni saya rasa tulang kaki, sambungan kaki juga boleh bergerak dengan senang. Cuma mungkin di sini awak boleh tengok tulang ensel, okay, berlaku pada siku. Okay, alright, so okay, selain daripada itu kita ingat balik struktur sendi ya. Okay, sendi bagaimana dia bersambung antara satu sama lain. Kalau awak boleh lihat antara sendi dengan sendi tu ada satu membran dia panggil membran tu macam cecair di antara tulang. Ini sebagai macam cushion macam lapik supaya tulang tu tidak bergesil antara satu sama lain. Okey itu dipanggil dipanggil cecair synovial yang berada di dalam itu, cecair synovial. Dan di sini antara tulang dengan tulang bahagian luar tu ada lagi disebut juga sebagai membran synovial. Okey, membran synovial ni di bahagian ini ni ya. Okey, saya harap awak nampak arrow. Okey, kalau ada apa-apa masalah bagi tahu tak dengar ke, okey, tak nampak gambar ke, tolong bagi tahu ya. Alright. Okey, ini adalah sikit ulang kaji ya. Rasa dah belajar dah minggu lepas kan. Okey, so tulang, tulang dengan tulang disambungkan oleh apa? Disebut sebagai ligamen. Tulang dengan tulang disambung oleh satu bahagian, satu bahan yang disebut sebagai ligamen. Okey, dalam gambar rajah ni ada ligamen di sini ditunjuk, tapi sini dia warnakan merah. Tapi dalam gambar ni ada ligamen berwarna putih kan. Okey. So biasanya warna merah ni kita tahu otot kan, tapi mungkin dalam gambar rajah ni dia nak tunjukkan bahawa ligamen menyambungkan antara tulang dengan tulang. Ni biasanya kalau tak silap ini tulang peha ni. Okay, tulang peha. Okay, di bahagian peha, di bahagian tulang punggung kaki dengan tulang punggung tu, sambungan dia. Alright, so kita ada tulang rawan di bahagian ini juga bertindak sebagai cushion juga, sebagai pelapik untuk menahan daripada bergeser antara tulang dengan tulang. Okey, di sini juga kita sudah belajar iaitu ligamen. Saya kecilkan sikit mungkin awak boleh nampak tu. Okey, sendi yang menyambungkan tulang dengan tulang di ligamen. Okey, tulang dengan otot disambung oleh satu bahan yang dinamakan tendon. Okey, otot dengan tulang. Tadi tulang dengan tulang ligamen. Otot dengan tulang ada satu bahan lain yang menyambung, yang itu dipanggil sebagai tendon. So bahan ni kuat ya. Dia macam kalau kita makan daging lembu kan, dia kawasan dia warna putih kan, warna putih dan dia keras sikit. Okey. Di sini dipanggil sendi ensel dan sebagainya lah.
Alright, so ligamen tu penghubung yang memautkan antara dua tulang, bersifat liat, kuat dan kenyal. Membolehkan ligamen memaut dua tulang secara kukuh, membenarkan tulang digerakkan pada sendi. Dia agak dia boleh stretch kot. Yang ni ligamen dia boleh macam fleksibel sikit lah. Okay, fleksibel. Sebab ni dia tulis sini kenyal kenyal. Maksudnya mungkin dia boleh stretch. Stretch tu maksudnya memberi ya. Okay. Alright, so untuk otot dengan tulang disambung oleh tendon. Kalau tengok sini, tendon juga adalah satu gentian yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Okay, bersifat kuat dan tidak kenyal. Dia tidak kenyal maksudnya dia tak stretch kan. Pengecutan otot tulang menghasilkan daya tarikan. Daya ini dihantar ke tulang melalui tendon untuk menghasilkan pergerakan. Okay. Dan juga di sini otot. Otot tu maksudnya kita punya daging lah. Otot tu daging sebenarnya kan. So otot tulang ada juga disebut sebagai bicep dan tricep. Okay, bicep dan tricep tu biasanya tulang dekat tulang lengan dia ada dua tulang dan tulang betis kan, dekat bahagian betis tu ada dua tulang ya. Di situ tu dipanggil bicep dan tricep tu. Okay, so otot tulang berfungsi secara antagonis. Okay, maksudnya, silap. Okay, bersifat sebagai antagonis, maksudnya dia contoh satu tulang mengecut, satu lagi tulang akan mengendur. Maksudnya dua tu dia bertindak kita kata opposite. Opposite tu maksudnya berlawanan antara satu sama lain. Satu kecut, satu kendur. Lepas tu kalau yang the other one is kendur, yang ni pula kecut. So dia boleh bergerak jadi lebih fleksibel lah tulang tu kan. Okey ya. Dan di sini pergerakan dia pengecutan dan pengenduran tulang. So kita tengok mana bicep, mana tricep. Okey. Di sini otot tricep mengendur. Kalau awak tengok, otot bicep adalah di bahagian belakang dan otot bicep di bahagian luar. Betul tak? Ni bicep depan. Ni yang awak nampak macam orang angkat berat tu kan. Yang nampak ketul-ketul kat depan tu itu bicep. Dan tricep di bahagian belakang. So dia saling mengecut dan mengendur antara satu sama lain. So berlaku pergerakan tangan lah. Dia tarik tulang bahagian ini. Alright, so itu dia mengendur. Ada satu mengecut, ada satu mengendur. So kat sini kalau awak tengok, bila bicep mengecut, tricep akan mengendur. Dia mengecut, tangan naik atas. Okay, bila bicep mengendur, tricep pula mengecut. Bila bicep mengendur, kendur, relax, tangan akan ke depan. Okay, lurus. Okay, so ini semua kita dah check. Okay, rheumatoid arthritis semua dah. Kerjaya yang berkaitan dengan masalah pada sendi dan otot. Okay. Awak tengok, okay, apa dia masalah yang berkaitan. Okay, ni ada macam arthritis, rheumatoid, arthritis dan sebagainya. Arthritis tu maksudnya berlaku pembengkakan ya di bahagian sendi-sendi, terutama sendi tangan, pergerakan tangan, jari dan sebagainya. Okay, dan di sini adalah potensi bidang ya yang siapa-siapa berminat di bahagian ini, antara bidang pekerjaan yang boleh di explore untuk pelajar-pelajar ialah boleh jadi pakar ortopedik. Ortopedik maknanya pakar tulang, betul tak? Merupakan doktor pakar ataupun pakar bedah perubatan yang khusus untuk merawat masalah yang berkaitan dengan sistem otot rangka. Maknanya otot daging dan juga bahagian tulang ya. Alright, so berkhidmat di hospital ataupun klinik doktor pakar. Okay. So yang kedua boleh jadi ahli fisioterapi. Fisioterapi ni apa? Mungkin dia boleh menjalankan urutan senaman. Ni ada urutan senaman, manipulasi dan rawatan lain. Mungkin
ada orang yang mungkin dia terjatuh, berlaku kecederaan dalam apa-apalah. Okay, so untuk memulihkan balik otot dia kena apa? Kena buat latihan. So ahli fisioterapi yang bantulah. Dan satu lagi ialah chiropractor. Chiropractor ini adalah masalah otot dan saraf. Okay, chiropractor masalah otot dan saraf. Saya tak silap kalau tengok dalam video, mungkin TikTok ke apa kan, ada kan doktor apa dah nama dia? Doktor Cina kan. Dia tarik-tarik je, sentak-sentak je bahagian tangan, bahagian kaki dah okey lah. Sebab apa? Mungkin dekat situ dia faham ya, saraf-saraf yang tertentu dia tahu bukan sekadar tarik saja. Okay, dia tahu tentang saraf. So dia boleh jadi pakar chiropractor yang ada kaitan dengan otot dan juga saraf. Dan di sini juga berkaitan dengan tulang belakang. Ni boleh buat bisnes sendiri ni. Betul tak? Dia boleh buka klinik sendiri. Dia kalau tak silap yang doktor Cina tu mahal dia charge beribu-riban juga. Tapi alhamdulillah bayar ribu-riban pun pelajar-pelajar pesakit-pesakit dapat berfungsi dengan baik semula kan. Right? Okay, saya rasa hari ni kita lihat mungkin di bahagian ini pola pertumbuhan manusia ya. Okay, pertumbuhan manusia melibatkan satu proses kekal tidak berbalik dan berlaku pada kadar yang berubah-ubah. Maksudnya dia mengikut jangka masa umur manusia tersebut. Okay, pertambahan ketinggian dan juga jisim badan. Tapi jisim badan ni kadang-kadang makin dewasa mungkin makin kurus berbanding dengan waktu dia kecil. Okay, kecil dia cute kan. Dia chubby, gemuk sikit, bila dia besar dia kurus boleh jadi. Ataupun masa dia muda dia kurus, lepas tu bila dia dah meningkat usianya dia akan jadi badan besar, betul tak? Jadi gemuk balik lah. Okay, so satu proses kekal tidak berbalik tadi pertambahan ketinggian dan jisim badan, perubahan bentuk badan dan juga fungsi sistem dalam badan seperti sistem rangka, otot dan juga pembiakan. Okay, kadar pertumbuhan individu adalah berlainan tetapi mengikut pola pertumbuhan manusia yang sama dalam bentuk lengkungan sigmoid. Okay, tumbesaran kita dia mungkin kat sini memainkan peranan antaranya adalah hormon, betul tak? Okay, hormon kadang kalau hormon tu tidak terkawal boleh menyebabkan orang tu menjadi terlalu tinggi. Boleh dari segi ketinggian kan. Ada setengah orang tinggi dia sampai 7 kaki. Jadi giant kan. Okay, ada juga terlalu kecil, dia tak boleh berlaku pertumbuhan bantut. Jadi dia kecil, rendah dan sebagainya. Tu boleh jadi ada kaitan dengan yang tu genetik ataupun hormon lah. Okay. Di sini awak boleh lihat kadar pertumbuhan manusia dapat dibahagikan pada 5 peringkat iaitu 1 bayi, 2 kanak-kanak, 3 remaja, 4 dewasa dan tua. Betul tak? So kalau kita dalam Islam kan dia ada berapa peringkat? 3 peringkat. Mungkin 4. Yelah 5 juga. Okey, daripada umur 0 hingga 7 tahun, betul tak? 7 hingga 14, 14 hingga berapa? 14 hingga mungkin 20 dan seterusnya tu dikira sebagai dewasa. So itu untuk pendidikan sebenarnya, pendidikan manusia. Bagaimana dalam Islam kan dijaga cara untuk kita mendidik kanak-kanak daripada umur 1 hingga 7 tahun, bagaimana cara dia. Nabi ajar kan, Nabi Muhammad ajar. Okay, 7 tahun hingga 14 macam mana nak berurusan dengan seorang yang dikira sebagai kanak-kanak yang dah besar remaja. Macam mana kita nak deal dengan remaja. Okay, cuba tengok di sini. Ini lebih kepada fizikal lebih kepada fizikal. Umur bermula daripada bayi baru lahir sehingga berumur kira-kira 3 tahun. Okay, di sini dia kata 0 hingga 3 tahun, 1 hingga 3 tahun. Pesat, okay, tumbesaran dia pesat, pembahagian sel berlaku dengan aktif. So kalau awak tengok bayi kan dia cepat besar. Contoh kalau awak tengok mungkin ada antara kamu ada adik kecil ke.
Okay, daripada bayi tu dia cepat saja, cepat sangat membesar sebab awak boleh tengok dari segi macam pakaian dia orang kan, pakaian dia orang cepat dia tak padan. Mungkin awak beli masa tu dia kecil lagi, tiba-tiba dah tak muat dah. Maksudnya dia cepat membesar ya, budak-budak baby ya ataupun bayi. Peringkat kanak yang berumur 3 hingga 13. Perlahan berbanding dengan peringkat bayi. Kadar pertumbuhan kanak-kanak lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak lelaki lebih cepat masa dia kanak-kanak, dia kata kat sini kan, masa kanak-kanak, pertumbuhan kanak-kanak lelaki lebih cepat daripada kanak-kanak perempuan. So kita tengok pula peringkat dewasa, peringkat remaja. Remaja ialah umur yang agak kritikal ya. Agak kritikal di sini ya. So banyak macam question mark dalam kepala dia. Jadi dia sedang belajar dan cuba nak explore dunia, betul tak? Nak memahamkan. Di antara dia masa ni adalah masa antara dia kanak-kanak dan juga untuk menjadi orang yang dewasa, perubahan ya. Peringkat ini adalah 13 hingga 20, pesat hingga umur 15. Ini akhir balik ya. Akhir balik ya. Kalau kanak-kanak, kalau remaja perempuan kat sini datang haid, kanak-kanak lelaki pula macam-macam lah. Kalau dah akhir balik tu macam-macam lah perubahan tu tak dari segi fizikal ya. Kepesatan pertumbuhan bagi remaja perempuan berkurang pada umur 18. Maksudnya dia stop pembesaran dia boleh jadi kat sini dia stop by umur 18. Maksudnya kalau tinggi tak tinggi lah kot. Dia tak tinggi dah. Berkurang, mana slow bila dia dah mencapai umur 18 dia dah slow down. Manakala bagi remaja lelaki pertumbuhan berkurang pada umur 18 hingga 20. Dari situ dah slow down lah. Pada peringkat dewasa berumur 20 hingga 65 tahun, dewasa. Minimum dan hampir sifar. Antara 20 hingga 65 tu kalau tinggi gitu mungkin kalau naik pun sikit je. Tak? Pertumbuhan bagi dewasa lazimnya akan kekal dan hampir sifar sehingga peringkat tua kecuali bahagian-bahagian yang tertentu seperti kuku, kulit dan rambut. Itu masih lagi berlaku perubahan di situ kan. Kalau awak tengok mungkin pertumbuhan kuku bukan makin aktif, maknanya semakin berlaku perubahan masih lagi berlaku perubahan pada kulit dan rambut. Kalau umur 20 hingga 65 tu mungkin awak boleh lihat perubahan pada kulit, kuku dan juga rambut di situ kan. Peringkat tua yang berumur 65 tahun ke atas, dia dah berhenti dah pembesaran. In fact dia nampak makin kecut. Betul tak? Makin tak adalah sekuat semasa kalau tengok gambar ni kan, umur 20 hingga 65 ni, ni tengah apa? Tengah rancak lah ni kan, tengah segar, tengah sehat kat sini, tengah aktif dan sebagainya. Tapi bila umur 65 tahun dia dah jadi masuk ke kategori warga tua, warga emas ya. Berlaku pada masa ini ialah pembesaran ialah negatif, tidak lagi berlaku. Dan juga pengurangan ketinggian dan penurunan fungsi sistem badan secara keseluruhan. Ini maksudnya kat sini kan, kalau dah mencapai 65 tahun ni kadang-kadang macam-macam jenis penyakit dapat tau. Tapi sebenarnya penyakit yang diperolehi adalah depends juga pada apa yang awak buat masa awak muda. Masa kita umur muda kan mungkin kita ambil banyak gula, ambil banyak garam. Bila dah tua tu dia efek dia masa tua. Kalau banyak garam dia akan jadi apa? Darah tinggi. Kalau banyak gula awak guna semasa waktu lebih muda, dia akan efek dia akan berlaku dalam umur dalam warga emas ni dia akan jadi apa? Kena kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Efek dia dekat situ lah. Pertumbuhan hampir berhenti sepenuhnya, saiz badan berkurang dan kulit muka mengering dan otot mengecil. Maksudnya kalau kulit muka mengering tu dia mula kulit dia bila kering dia cepat berkedut lah. Sebab tu awak tengok orang-orang tua dia
kulit dia lebih berkedut kan berbanding dengan orang tua. Di situ juga dia kaitkan juga dengan apa tu? Betul ada satu bahan apa nama dia panggil? Yang mengurangkan, yang menyebabkan ketegangan kulit tu. Kan? Apa dia panggil? Lupa dah saya kan. Okey. Graf lengkung pertumbuhan manusia berbentuk sigmoid. Okey. Graf ini. Graf yang warna merah ni, dia berbentuk sigmoid. Mula-mula dia meningkat dengan laju, lepas tu dia naik tapi slow down, naik slow down lagi. Kan, pada umur 13 hingga 20 tu dia meningkat balik. Okey, laju. Lepas tu antara umur 20 hingga 65 dia nampak dia mendatar. Dia sebab dia dah mencapai maksimum. Pada umur yang tua dia dah semakin berkurang. Okey, semakin berkurang pertumbuhan dia. Alright, pola pertumbuhan antara lelaki dan perempuan. Actually lebih kurang sama je. Lelaki warna biru dan perempuan warna merah. Jadi awak boleh lihat perempuan lebih awal, betul tak? Lebih awal dari segi pertumbuhan dia stop kan. Lelaki dia lebih meningkat. Okay, dia lebih tinggi lah. Dari segi pertumbuhan dia masih lagi berlaku pertumbuhan walaupun usia dia. Ini adalah umur antara 0 hingga 18. Okay, kalau remaja perempuan umur 18 tu dia dah semakin berkurang dari segi pertumbuhan. Lelaki masih lagi berlaku pertumbuhan tersebut dalam usia 18. Okay, umur. Okay, ini perbandingan kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan. Umur daripada lahir hingga 4 tahun, dua-dua ni adalah sama dari segi pertumbuhan. Kanak-kanak antara 4 hingga 12. Okay, kanak-kanak antara 4 hingga 12. Kalau awak tengok situ kadar kepesatan pertumbuhan kanak-kanak lelaki lebih cepat daripada kanak-kanak perempuan yang ni 4 hingga 12. Ni 4 kat sini hingga 12 kanak-kanak lelaki lebih cepat. Lebih laju pertumbuhan dia berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Tetapi kanak perempuan bila umur 12 dia pula laju. Betul tak? Okey. Peringkat remaja 12 hingga 14. Okey, kanak-kanak perempuan, remaja perempuan lebih cepat pertumbuhan. Jadi kalau dekat sini kalau tengok 12 hingga 14 ni adalah bermulanya datang haid bagi remaja perempuan. Betul tak? Okey okey, lepas tu bila dia dah mula akhir balik di situ 12 hingga 14 ni apa yang berlaku 14 tahun hingga 18 jadi minimum ketinggian remaja menghampiri tinggi maksimum pada umur 18 tahun untuk kedua-duanya. Okey. Alright, pada peringkat remaja, satu peringkat pertumbuhan manusia yang penting melibatkan perubahan dalam bentuk badan dan permulaan fungsi bagi sistem pembiakan yang dikenali sebagai akhir balik. Maknanya sistem pembiakan remaja dari umur 12 hingga 18 tu kan. Itu memang tengah apa orang kata tengah develop tengah tumbuh dengan sangat pesat masa tu. Okey. So perlu kawalan. Betul tak? Perlu kawalan. Awak umur berapa semua ni sekarang? Umur 14 tingkatan 4 umur berapa? Tingkatan 4 umur berapa tahun? 16. Apa umur you sekarang? 14 tahun. Tingkatan 4. Nombor umur 16. So awak sekarang tengah dalam usia apa dia? 2 tahun je lebih hingga 18. Pertumbuhan pesat sekarang dari segi physically lah, especially dekat bahagian pembiakan yang ini dia tengah tengah nak explore, betul tak? Nak explore macam-macam lah. So kena terkawal sini penting Alright, practice 6.2. Okay, namakan tisu penghubung yang menyambung dua tulang. Okay, sila jawab. Boleh type ataupun boleh jawab terus melalui menggunakan mic. Apakah dia tisu
penghubung yang menyambungkan dua tulang. Tulang dengan tulang. Ligamen. Siapa nak jawab? Boleh cuba jawab? Antara tulang dengan tulang? Cuba Ligamen. jawab. Nur Sofia? Ligamen. Kenapa tak dengar suara Tapi macam bunyi awak bercakap. Tapi tak dengar suara. Boleh type, boleh type. Apa jawapan dia? Tulang dengan tulang. Apa jawapan dia? Tadi saya tunjuk gambar rajah kan? Awak dengar tak saya bercakap? Okey, bagus Sofia. Jawapan ligamen betul. Very good. Okey, boleh type siapa-siapa nak jawab. Terima kasih Sofia kerana menjawab. Okey, nombor 1B. Nyatakan dua ciri tisu penghubung. Nyatakan dua ciri tisu penghubung di 1A. Apakah cirinya? Apa jawapan dia? Cirinya ialah di sini. Mungkin di sini jawapan dia kan. Apa ciri dia? Ligamen. Ciri dia apa? Baca kat sini. Ciri-cirinya maksudnya sifat-sifat dia macam mana ligamen tu. Sebab dia refer to 1A. So awak boleh katakan dia adalah bersifat liat, kuat dan kenyal. Ni jawapan dia ya. Liat, kuat dan kenyal. Okey, so terus lagi kepada soalan seterusnya. Nombor 2. Okey, 2A. Namakan tisu penghubung yang menyambungkan antara otot dengan tulang. Jawapan dia? Okey, siapa nak jawab? Betul. Sofia. Jawab bersifat liat, kuat dan kenyal. Very good. Okey, so untuk soalan nombor 2, tisu penghubung yang menyambungkan antara otot dengan tulang ialah kat sini ke jawapan dia? Bukan. No, not this one. Otot dengan tulang. Apa jawapan dia? Ni. Otot dengan tulang tu ada jawapan memaut otot tulang ke tulang juga, tetapi tendon ni adalah memegang tisu ataupun otot dengan tulang ya. Tendon jawapan dia untuk 2A. Apakah ciri-cirinya? Ciri-cirinya ialah bersifat kuat dan tidak kenyal. Kat sini ligamen liat. Walaupun liat dia kuat, kenyal. Tapi tendon kuat dan tidak kenyal. Sebab dia straight line je dengan otot dengan dengan tulang, dia straight line. Tapi tendon, ligamen tu awak boleh tengok dia stretch sikit boleh bergerak Okey, so kita teruskan kepada soalan seterusnya. Nombor 3, apakah yang menyebabkan pergerakan tulang? Okey, apa jawapan? Apakah yang menyebabkan pergerakan tulang? Okey, kita ada bicep dan tricep. Okey, apa jawapan dia? Pengendoran dan pengecutan antara tulang bicep dan juga tricep. Betul? Bicep dan tricep. Okay? Okay. So kalau tengok balik kan, kalau tulang, tulang ini. Kan nampak kan? Tulang tangan ni ada dua tulang kat sini kan. Tricep dan bicep ni. Okay ya. Alright. So seterusnya, soalan yang seterusnya, pengendoran. Okay, jawapan tadi nombor 3 ialah pengendoran dan pengecutan. Okay, nombor 4. Apakah otot berantagonis? Berikan satu contoh otot yang berantagonis. Bicep dan tricep. Betul tak jawapan dia?
Otot berantagonis merupakan pasangan otot yang bertindak secara berlawanan, iaitu satu otot mengecut dan satu lagi otot yang mengendur, dan dapat melakukan ini membolehkan dia melakukan pergerakan especially dekat bahagian tangan, iaitu awak bagi contoh otot bicep dan tricep. Nyatakan peringkat-peringkat pertumbuhan manusia dalam urutan yang betul mengikut umur yang semakin meningkat. Maksudnya ada 5 peringkat, betul tak? Bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan apa dia tadi? Orang tua. Warga tua. Okey. Nombor 6, namakan peringkat pertumbuhan manusia pada kadar yang berikut. Kadar pertumbuhan negatif, kadar pertumbuhan sifar dan kadar pertumbuhan yang pesat. Okey, nombor 6. Jawapan untuk A adalah, saya bagi jawapan sebab kita dah lebih masa. Kadar pertumbuhan negatif adalah pada peringkat tua. Peringkat tua. Kadar pertumbuhan negatif adalah pada peringkat tua. Itu jawapan dia ya. Nombor 6B, kadar pertumbuhan sifar. Kat mana? Kadar pertumbuhan sifar. Dewasa. Betul tak? Dewasa ya. Kadar pertumbuhan sifar adalah di bahagian dewasa. Kadar pertumbuhan pesat. Kadar pertumbuhan pesat ialah bayi dan juga peringkat dewasa, yes. Pesatnya bayi dan dewasa. Itu jawapan dia ya untuk nombor 6C. Okey. So nampaknya di situ dulu kita berhenti pada kali ini 45 minit kan? Okey. Bukan, ini kita sampai pukul 9 actually kan? Okey, saya selalu terlupa ya. Saya selalu keluar awal sebab saya ingat 8.45. Okey. Kita sampai pukul 9. So kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Okay, saya pergi pada topik baru iaitu 6.3, sokongan pertumbuhan dan juga kestabilan dalam tumbuh-tumbuhan. Alright, so di sini kita tengok sokongan dalam pertumbuhan bergantung kepada dinding sel dalam sel tumbuhan tersebut. Sistem sokongan dalam tumbuhan membolehkan daun dan batang tumbuh ke arah cahaya untuk membuat makanan melalui fotosintesis. So dia perlu ada sokongan ya. Alright, B. Okay, nombor 3. Sistem sokongan dalam tumbuhan dikelaskan kepada sistem sokongan tumbuhan darat dan akuatik. Okay, lain kan darat dan akuatik. So tumbuhan darat satu berkayu. Okay, dia kukuh dia tegak. Okay, batang berkayu yang membolehkan dia tumbuh dengan tinggi dan tegak. Dan satu lagi berkayu dan juga herba. Berkayu, batangnya berkayu. Dan satu lagi herba ya. Ini ada perbezaan antara berkayu dan herba. Ini herba lebih lembut, berkayu ni lebih keras. Okey, tumbuhan akuatik. Satu, tumbuhan yang tenggelam. Dan yang kedua ialah tumbuhan yang terapung. Maknanya ada pokok yang boleh duduk dalam air dan juga ada pokok yang terapung di atas air kan. Alright, tumbuhan dapat dikelaskan mengikut sistem sokongan masing-masing. So awak boleh ingat yang ni. Tumbuhan darat. Tumbuhan darat dibahagikan kepada tumbuhan berkayu dan herba. Maknanya herbanya tidak, herba tu maksudnya tidak berkayu Okey, tumbuhan berkayu contohnya seperti, awak boleh tengok gambar rajah ni. Pokok durian, pokok getah ataupun pokok meranti. Mempunyai tisu xylem sekunder yang keras dan gelang-gelang tisu yang berkayu. Maknanya kalau awak potong pokok tu awak boleh tengok dia punya circle dia dekat kepingan balak ke kan ataupun batang pokok yang dipotong tadi. Okey, tumbuhan biasanya tumbuh tinggi, tegak dan kukuh dan dia boleh mencapai ketinggian yang sangat tinggi ya. Batang tumbuhan itu adalah keras dan juga besar. Mempunyai sokongan tambahan seperti yang berikut. So dia ada duri, dia ada akar banih ya. Akar banih maksudnya kukuh di bahagian bawah ini. Dan dia ada akar sokong. Ni contoh ya macam ini ada pokok apa kita panggil ni? Bakau
pokok bakau. Dia ada tumbuh lagi akar sampingan ya, yang menguatkan lagi kedudukan pokok tersebut. Dan dipanggil akar jangkang. Oh, akar jangkang ni mungkin bahagian akar juga yang menyokong. Okay, cuba tengok kat sini ya. Duri pada pokok bunga ros. Katanya juga menyokong, mengukuhkan lagi batang pokok tersebut. Akar banir pada pokok angsana. Banir ni maksudnya besar dan lebar. Dan di sini akar sokong pada pokok banyan. Saya tak tahu pokok banyan ni. Tapi mungkin kita pernah tengok lah ni ya. Okey, dan akar jangkang pada pokok bakau. Ini dipanggil jangkang. So banyak akar yang tumbuh di bahagian atas tanah kan. Okey, ini jangkang, yang ini apa dipanggil? Akar sokong. Kalau awak tengok pokok ni, dia ada banyak akar lain. Dia macam batang pokok pula. Tapi sebenarnya akar. Betul tak? Dia tumbuh tumbuh daripada batang-batang pokok ni menjulur sampai ke atas tanah. Okey. Menarik Okey, pokok tumbuhan herba dia lebih kecil, lebih fragile. Lebih fragile tu maksudnya lebih mudah, apa dia? Lebih mudah mampus. Mati lebih mudah mati lah. Dia lembut dia lembut. Okey, contoh pokok jagung lembut, pokok pisang. Batang dia bukan batang pokok keras. Okey, dan bukan kayu Dan pokok sawi. Dia lembut semua lembut. Dia macam ada air kat dalam tu kan. Tidak mempunyai tisu berkayu, sokongan tumbuhan yang bergantung pada segahan sel. Maknanya dalam sel, mungkin sel batang dia ke adalah mengandungi lebih banyak air lah. Betul tak? Kalau pokok sawi kan banyak air lah. Kalau awak tumbuk-tumbuk boleh mengeluarkan banyak air. Gentian selulus di bawah lapisan epidermis memberi sokongan pada batang. Dan ia mempunyai sokongan tambahan seperti yang berikut. Sulur paut. Dia ada lagi. Dia nak mengukuhkan lagi supaya pokok tu tak jatuh. Dia ada sulur paut. Dia ada akar cengkam. Dia ada batang yang berongga dan juga batang lilit. Okey, untuk batang berongga ni lebih kepada tumbuhan akuatik lah, saya tak silap kan. Okey, batang lilit ada juga yang suka boleh melilit, betul tak? Okey di sini sel menjadi segah apabila air yang mencukupi meresap ke dalam sel tumbuh-tumbuhan. Sebab tu awak boleh tengok pokok-pokok jenis herba ni, kalau awak siram pokok, dia dapat air yang cukup, dia akan jadi cantik lah. Dia punya tegak dia tu cantik. Betul tak? Tapi kalau awak tak siram dia akan jadi layu macam ini kan. Okey. Segah apabila air mencukupi meresap ke dalam sel tumbuhan tersebut. Batang dan daun tegak dan teguh sebab ada air kat dalam tu kan. Sel yang segah memberi sokongan pada tumbuhan. Dan di sini awak boleh lihat sel kehilangan air dan menjadi flasid. Dia panggil flasid kurang air lah. Lebih nampak macam nak lebih kering. Batang dan daun menjadi lembik dan layu. Sel yang flasid tidak memberi sokongan kepada tumbuhan. So dia cepat cepat jadi dah nak mati kan. Okey, so batang lilit pokok awak boleh tengok ni ni banyak sangat batang dia melilit-lilit. Mungkin dia melata atas tanah ataupun mungkin dia boleh melilit dekat bahagian dinding. Sulur paut perlukan sokongan juga. Sebab tu kalau awak tengok, kalau awak nak tanam pokok-pokok kekacang, betul tak? Okey, awak perlu pacak kayu ataupun buluh untuk menyenangkan lagi dia melilit dekat situ. Ni pokok, apa dia panggil ni? Ni ada sejenis sayur lah. Okey. Sulur paut pada pokok timun. Ni timun. Saya tengok ni bukan macam timun yang biasa kita tengok kat sini kan. Okay, lain sikit timun dia. Okey, dan di sini akar cengkam pada pokok duit-duit. Akar dia kuat sikit lah cengkaman dia ya. Okey, so sistem sokongan akuatik dan juga
Okey, tumbuhan akuatik terdiri daripada tumbuhan tenggelam dan terapung. Mana dia? Ini. Ini terapung. Kalau ini awak boleh tengok mungkin dia berada di bawah air lah kan. Ini terapung atas air ya. Pokok teratai kan. Okey, tumbuhan akuatik mempunyai struktur tisu yang disokong oleh daya apungan air. Maknanya tisu dia tu ada rongga menyebabkan dia jadi ringan dan boleh berada di atas air. Kalau dia berat dia akan berada di bawah lah. Ataupun daya julangan air di sekelilingnya. Tumbuhan akuatik mempunyai tisu berspan yang ringan dan mengandungi banyak ruang udara yang dikenali sebagai tisu arenkima. Okey. Arenkima banyak ruang udara. Okey, ruang udara dan tisu arenkima dan batang berongga membolehkan tumbuhan akuatik terapung. Okey. Apa yang pula kita tengok pula sebaliknya pada tumbuhan yang tenggelam. Contoh di sini ialah Hydrilla, Elodia dan juga Kabomba. Dan lagi apa nama dia ni? Utricularia. Ini semua duduk dalam air. Dia mungkin akar dia tu berada di dalam tanah, dalam air tu dia tumbuh kat dalam tu. Struktur dan daun yang halus dan nipis untuk mengurangkan rintangan air yang melaluinya. Dia nampak lebih ringan. Batang yang lembut dan kurus. Ruang udara pada batang dan daun untuk menyokong tumbuhan dan juga tumbuh-tumbuhan dilitupi oleh cuticle yang nipis. Apa tu maksud cuticle yang nipis? Mungkin dia ni macam licin sikit, ya, dia licin. Okey, tumbuhan terapung. Contoh, telopok, teratai dan keladi bunting. Keladi tumbuh bahagian atas air. Daun, batang dan akar mempunyai ruang udara yang mengapungkan tumbuhan. Okey, sama juga dia ada ruang udara. Yang terapung tadi pun dia ringan juga. Okey. Yang berada di bawah air pun dia ada ruang udara juga. Okay, daun dilitupi cuticle yang tebal. Untuk terapung dia lebih tebal, mungkin dia ada satu selaput yang licin ya. Okey, akar serabut merangkap gelembung-gelembung udara. Untuk yang terapung dia merangkap gelembung udara yang menyebabkan dia lebih ringan dan terapung di bahagian permukaan air. Okey, menentukan usia tumbuhan berkayu. Macam mana cara dia dengan melihat apa dia? Pokok ni kalau awak potong batang pokok, awak boleh tengok bulatan-bulatan ini. So awak boleh baca dia berapa tahun. Umur pokok tu berapa tahun kan. Usia bagi tumbuhan berkayu yang tumbuh di negara beriklim sederhana boleh ditentukan berdasarkan bilangan gelang pertumbuhan. Gelang pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan sekunder pokok pada musim-musim yang berbeza. So kalau awak tengok setiap nampak ada tanda kat situ kan. Setiap satu pusingan adalah 2 tahun. Pergi pula another 2 years, 4 tahun, another 2 years. Berapa ni? 6, 8, 10. So maknanya satu lengkung tu adalah untuk 2 tahun. Okey, usia tumbuhan ditentukan dengan mengira bilangan gelang pertumbuhan yang kelihatan pada keratan rentas batang pokok tersebut dan pokok dipotong atau digerudi sehingga separuh ukur kulit pokok. Apa maksud dia? Sehingga separuh ukur kulit pokok tersebut. Satu gelang pertumbuhan terdiri daripada satu gelang pertumbuhan terdiri daripada satu gelang yang berwarna cerah dan satu gelang yang berwarna gelap. So dia nampak. Kita boleh tengoklah perbezaan antara satu gelang dengan satu gelang yang lain. Gambar foto 6.9 menunjukkan 24 gelang. Okey, pada pertumbuhan berkayu tersebut. Maka usia tumbuhan berkayu itu adalah 24 tahun. Okey, 1, 2, 1, macam mana nak kira tu? Ni dalam ni 2.
Lepas tu dia di sini 4. Dia kira macam tu lah sampai dia dapat 24 kat ujung tu. Maka usia tumbuhan berkayu ialah 24 tahun. Tumbuhan yang hidup di negara yang mengalami 4 musim yang berbeza mempunyai gelang pertumbuhan yang jelas kelihatan ya. Musim 4 musim mengalami 4 musim yang berbeza tu dia kata jelas kelihatan. Maknanya pada iklim apa? Iklim bukan iklim khatulistiwa lah kan. Kita tak ada mengalami 4 musim. Kita musim kita sama sepanjang tahun iaitu panas dan lembap dan juga ada monsun-monsun hujan dan sebagainya kan. Tumbuhan hidup di negara seperti Malaysia yang tidak mengalami perubahan 4 musim tidak mempunyai gelang pertumbuhan yang jelas. Okey, faham. Okey, dan di sini ialah hubung kait sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey, dah pukul 9 dah. Alright, so mungkin kita berhenti di sini dulu ya. Okey, kita sambung di bahagian ini ya untuk minggu hadapan. So, kita jumpa lagi ya minggu hadapan. Terima kasih ya pada pelajar-pelajar yang menyertai perbincangan kita pada malam ini. Saya tengok ramai ni kan, lebih kurang 10 orang ada dalam Zoom ni kan. Tapi saya tengok Afiq Farhan, Bil Haqqi dan juga Nur Sufia Dania yang agak aktif sikit menjawab soalan. So saya ingat mungkin minggu-minggu hadapan pelajar-pelajar lain juga akan sama-sama lah mengaktifkan diri dalam perbincangan. So dengan itu saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Terima kasih. Alright.
Okey, Assalamualaikum dan selamat malam dan salam sejahtera. Semua dengar tak suara cikgu? Dengar Okey. Okey, jadi cikgu akan paparkan skrin. Sekejap cikgu sharekan skrin. Semua nampak tak yang cikgu share? Cikgu